Sebelum ini, admin telah menceritakan lokasi-lokasi seram di negeri Melaka, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan banyak lagi. Namun, adakah anda sangka bahawa sebuah bandar terancang dan merupakan lokasi bagi pusat pentadbiran Malaysia mempunyai kisah-kisah mistiknya tersendiri? Sejarah Putrajaya bermula dari sebuah pekan kecil dengan nama Perang Besar di dalam daerah Sepang. Perang Besar berasal dari nama seorang ketua kampung yang merupakan orang asli yang sanggup berperang dengan komunis bintang 3 yang mahu merampas tanah mereka. Menurut beberapa sumber, tentera bintang 3 yang cuba menyerang kawasan ini telah tertumpas kerana mereka tidak tahu bahawa ketua kampung Perang Besar ini dahulu merupakan seorang Tok Batin yang mempunyai ilmu harimau tanah hitam. Ilmu ini dikatakan sangat kuat dan telah menjatuhkan pihak musuh dengan mudah. Pada Ogos 1995, kerja pembinaan Putrajaya telah dimulakan dan diiktiraf sebagai projek real estate terbesar di Malaysia, malah di Asia Tenggara. Dan kini Putrajaya sangat terkenal dengan lokasi-lokasi menarik seperti Masjid Putra, Jambatan Seri Wawasan, Taman Putra Perdana dan banyak lagi. Itulah antara sejarah Putrajaya yang admin dapat rumuskan. Pada video ini, admin akan menceritakan antara kisah seram yang pernah berlaku di Putrajaya. Top 5 Malaysia. Nombor 5. Hantu di PICC. PICC atau Putrajaya International Convention Centre merupakan pusat konvensyen terletak di atas Bukit Bulatan Presin 5 Putrajaya. PICC memberi gambaran bahawa ia setanding dengan pusat-pusat persidangan antarabangsa yang lain seperti di London, Tokyo dan Paris, dan pernah menjadi tuan rumah persidangan pertubuhan negara-negara Islam serta pernah menampilkan banyak tetamu istimewa seperti Bill Gates. Menurut cerita daripada penduduk setempat, kawasan PICC dahulunya adalah kawasan perkuburan orang asli namun telah dipindahkan ke tempat yang lain. Terdapat beberapa kisah seram yang pernah berlaku di PICC ini dan antaranya diceritakan oleh channel Faizul Zahrin Zakaria yang pernah bekerja di situ selama 2 tahun, dan peristiwa seramnya ini berlaku pada sekitar tahun 2004. Antara pengalaman seram Faizul berlaku selepas sebulan sahaja bekerja di situ, di mana Faizul ingin ke salah satu tandas di bangunan PICC ini dan dia ternampak seperti kelibat seorang perempuan sedang duduk di bawah sinki. Selepas melihat kelibat misteri itu, Faizul terus naik semula ke pejabat dan menjalankan kerjanya seperti biasa. Kemudian Faizul terdengar bunyi jeritan daripada cleaner wanita yang berada di tandas itu. Dia juga ternampak kelibat seram tersebut. Seterusnya, cleaner itu terus pengsan dan kemudian mengalami gangguan histeria. Akak-akak cleaner ni, beberapa orang datang dekat situ dan bila diorang ni sampai, ianya berjangkit. Yang ini histeria menjerit-jerit, yang lain ni tengah tengok, tiba-tiba seorang jatuh, kemudian histeria. Kemudian seorang lagi jatuh, kemudian histeria. So pada hari tersebut ada dekat 5 orang yang histeria, terdiri daripada akak-akak cleaner ni. Rentetan daripada peristiwa tersebut barulah diketahui sebelum ini banyak berlaku histeria di kalangan cleaner yang berada di PICC, dan kemudian pihak pengurusan mengambil inisiatif memperdengarkan ayat-ayat ruqyah setiap hari di speaker radio PICC. Bukan itu sahaja, Faizul juga pernah lalui peristiwa seram di parkir B1. Ketika itu, Faizul dalam perjalanan keluar dari PICC untuk balik ketika hampir waktu maghrib. Dan dia terlihat seorang pak guard yang kelihatan resah di dalam bilik pengawal, lalu ditegur bahawa dia mengatakan terdengar suara kanak-kanak berkejaran di kawasan tersebut. Dia maklumkan pada aku, dia kata, kau lalu tadi kat luar, kau ada nampak tak budak-budak berkejaran? Jadi sewaktu aku sedang cuba nak menyedapkan hati abang guard ni, waktu dia memandang keluar tu, dia kata, ya Allah bro, dia duduk depan tingkap ni. Jadi aku pun bila aku palingkan muka, memang betul ada 3 orang budak. Tapi rupa dia ni bukan macam rupa budak-budak
besar tu. Dan dia orang duduk dekat cermin ni tadi. Dia duduk macam ni. Selepas Faizul dan Pak Gad melihat makhluk itu, kemudian mereka terus berlari ke kenderaannya dan keluar dari basement tersebut. Itulah antara kisah seram di PICC. Selain itu, terdapat banyak lagi gangguan yang berlaku oleh Faizul seperti kerusi ditolak dan ditarik dengan sendirinya sewaktu melakukan kerja, kelibat wanita di parking basement dan wanita memegang tangan seorang budak di plenary hall PICC. Ingin tahu lebih lanjut kisah seram PICC? Boleh ke channelnya dengan tekan link di bawah. Nombor 4. Terowong Presin 11. Terdapat terowong yang menghubungkan Jalan Presin 11 ke Jalan Presin 9 di Putrajaya. Dan menurut penduduk di kawasan ini, banyak gangguan yang berlaku pada lewat malam seperti gangguan hantu berambut panjang dan berpakaian putih yang dikenali sebagai Lang Sue. Terdapat YouTuber RSTV Channel pernah mengulas tentang kisah seram yang sering berlaku di terowong ini. Antaranya, mereka yang melalui terowong ini sekitar 12 hingga 1 pagi pernah ternampak makhluk seperti manusia tanpa wajah duduk di perhentian bas berhampiran. Di sini, di Presin 11 Putrajaya, terdapat sebuah stesen bas ataupun bus stop di sini. Pernah berlakunya kejadian yang sangat misteri. Beberapa penduduk di Presin 11 pernah ternampak makhluk duduk di sini. Apabila ia memalingkan wajahnya, dia hanya nampak sekujur tubuh tanpa wajah. Selain itu, admin juga telah menemu ramah salah seorang penduduk di Presin 11 iaitu Cik Mansi, di mana dia pernah menjadi mangsa beberapa gangguan Lang Sue di terowong ini pada tahun 2018. Okey, pada suatu ketika dulu saya pergi kerja di JPM, tapi tak ingatlah berapa bulan hari apa. Saya bangun pagi pergi kerja pukul 5.30 kebiasaan lah untuk pergi bekerja di JPM sana. Saya melalui terowong Presin 11. Saya nampak atas pokok boga yang besar tu, pokok boga yang tengah tepi jalan yang macam pinang yang tinggi tu, ada bentuk kun. Bentuk kunnya macam tepi jalan tu, tapi warna putih, besar, macam tinggi lah, macam orang. Jadi saya ingatkan awan putih. Jadi saya pergi teruskanlah kerja. Terus melalui terowong Presin 11 tu, teruslah sampai tempat kerja. Jadi beberapa hari lepas tu saya melalui situ juga. Melepasi terowong tu, saya rasa kepala saya disimbah air. Saya pun heran, apa benda yang menyimbah air ni kan? Orang tak ada, apa tak ada. Lepas tu saya rasa panas saja. Dia nasib baik pakai topi keleda, jadi baju kenalah sikit baju. Jadi lepas tu baru saya teringat mungkin saya dikencing oleh Pontianak. Jadi kawasan tu memang ada Pontianak lah. Saya tak tahu. Memang saya tak tahulah. Rupanya ramai orang dah tahu kawasan tu memang ada Pontianak. Di ofis pernah saya cerita dengan kawan. Barulah kawan cerita kawasan tu memang banyak berlaku kejadian-kejadian yang aneh lah. Itu sahaja kisah yang diceritakan oleh Cik Mansi. Kawasan Putrajaya yang sangat sunyi pada waktu malam menjadikan kawasan terowong ini sangat mistik dan perlu berhati-hati sekiranya melalui terowong ini pada lewat malam. Nombor 3. Bangunan Kerajaan Putrajaya. Terdapat kisah yang diceritakan melalui blog Shidafzan bahawa terdapat banyak kisah-kisah rakan sekerjanya yang pernah diganggu di bangunan kerajaan di Putrajaya.
Kisah seram yang pertama berlaku pada salah seorang pegawai penting di MOF. Ketika itu, dia dan tim perlu bekerja lebih masa disebabkan sibuk mengurus pemberian BRIM. Dia baru sahaja membeli set MACD dan membawanya ke ofis sekitar 1.30 pagi. Dan seperti kebiasaannya, dia sering ke tingkat 7 kerana itu merupakan ofis dia bekerja. Namun ketika itu, dia terlupa bahawa rakannya yang lain berada di tingkat 2. Maka, dia pun berseorangan tiba di tingkat 7 dan ingin mengambil kopi 3-in-1 kegemarannya. Kawasan sekitar amatlah gelap dan setelah selesai mengambil kopi dan dalam perjalanan ke lift, tiba-tiba terdapat bunyi yang sangat kuat seperti hentakan fail dan apabila dipandang, beberapa set alat tulis dan set komputer seperti keyboard telah jatuh berselerak seperti ada orang yang menolak. Kemudian dia terus bergegas ke lift dan menuju ke rakan lain di tingkat 2. Keesokannya, dia datang pada awal pagi dan melihat memang betul kawasan semalam sangatlah berselerak. Kemudian pegawai maintenance melihat semula rakaman CCTV. Tetapi mereka tidak nampak apa-apa dan kelibat dia semalam masuk untuk mengambil kopi juga tiada. Selain itu, terdapat cerita bahawa ada sebuah bangunan di Putrajaya berlaku kejadian. Seorang perempuan mati di dalam lift. Punca kematian adalah akibat terjatuh dilanggar motor. Namun dia mungkin beranggapan bahawa kemalangan itu tidak serius dan teruskan kehidupan seperti biasa. Malangnya, dia telah mati di dalam lift mungkin disebabkan kecederaan atau pendarahan di dalam kepala. Cerita berkenaan wanita ini sangatlah terkenal di ofis. Ramai rakan-rakan kerja bersembang mengenai wanita itu dan bergelak ketawa. Kemudian pada hari yang sama, pekerja ini menerima panggilan telefon ofis. Dan alangkah terkejutnya dia bahawa terdapat suara seram tergetah-getah bercakap, "Jangan ketahukan aku." Dalam nada yang sangat marah. Kemudian dia meletakkan telefon itu. Nombor 2. Tasik Presin 18. Terdapat kisah daripada Luqman Hakim yang diceritakan melalui blog Jom Kita Lari tentang gangguan yang dialaminya ketika berjoging bersama rakannya di tepi Tasik Presin 18 pada malam Jumaat 9 September 2021. Pada ketika itu musim PKP dan mereka memilih laluan joging yang sunyi bagi mengelak polis peronda. Tepat jam 8 malam, Luqman meletakkan kereta di kawasan stesen minyak berhampiran dan pergi ke tandas. Selepas keluar dari tandas stesen minyak tersebut, dia terdengar bunyi seperti notifikasi apps Duolingo sebanyak 5 hingga 6 kali. Dia mengenal pasti bunyi ini kerana rakannya memang kerap menggunakan aplikasi Duolingo untuk belajar bahasa Jerman. Apabila rakannya baru sahaja keluar dari tandas, Luqman pun bertanya, "Main Duolingo ke tadi?" Kawannya pun menjawab, Mana ada, bateri pun dah habis." Ketika itu, Luqman timbul rasa pelik. Luqman tidak memikirkan apa-apa dan memulakan jogging pada pukul 8.15 malam dari Shell ke arah jambatan dan melalui pusat futsal. Kawasan tersebut amatlah sunyi dan ditambah lagi beberapa kawasan yang tidak berlampu. Ketika mereka melalui laluan sunyi bersebelahan tasik dengan pokok-pokok besar dan daun-daun yang berjurai sampai ke tanah, Luqman mulai rasa meremang dan keadaan sekitar bertukar menjadi seram sejuk. Tiba-tiba sekali lagi Luqman terdengar bunyi apps Duolingo yang datang betul-betul dari arah hutan. Dia menoleh pada rakannya namun tidak menunjukkan apa-apa reaksi. Ini bermakna hanya Luqman sahaja yang mendengar bunyi tersebut. Degupan jantungnya semakin laju sambil mulutnya membaca ayat kursi. Dalam perjalanan balik, mereka melalui kawasan perumahan. Di situ terdapat sebuah rumah besar yang gelap dan tidak berpenghuni. Hanya tergantung banner pengiklanan berwarna kuning untuk disewa. Kawan Luqman yang berjoging di hadapannya tiba-tiba berhenti di rumah tersebut sambil merenung lama. Bila Luqman sampai di sebelahnya dan bertanya, "Kenapa?" Nampak tak?" Wajahnya bertukar pucat lalu dia berkata, Jom cepat balik."
Setibanya di kereta, barulah kawannya bercerita. Dia nampak ada nenek tua bongkok berdiri di tepi balkoni dan memandang tepat ke arahnya. Itulah secara ringkas kisah seram yang berlaku di sekitar laluan jogging Presin 18 di Putrajaya. Nombor 1. Misteri anak bukit di Presin 5. Terdapat kisah yang disampaikan oleh seorang YouTuber dan blogger iaitu Pahlawan Basikal bahawa ada daripada penduduk sekitar Putrajaya yang mengatakan beberapa bukit di Presin 4 dan Presin 5 mempunyai banyak kisah seram. Menurutnya, bukit-bukit itu tidak dapat dipecahkan bagi tujuan pembinaan bangunan dan menurut cerita, bukit di Presin 5 itu terdapat harimau jadian. Di sekeliling bukit tersebut terdapat kesan peninggalan kerja-kerja pemecahan bukit. Ia seperti hasil kerja separuh jalan dan ditinggalkan serta-merta. Terdapat juga artikel daripada Mawar Biru Blogspot mengatakan pernah terlihat ular besar melilit di puncak bukit itu. Dan terdapat juga cerita bahawa sepatutnya 4 bangunan di sebelah Jabatan Peguam Negara dibina di sini. Dikatakan bukit ini juga cuba diletupkan tetapi tidak berjaya. Seterusnya, terdapat kisah yang diceritakan pada tahun 2012 di Facebook page Alam Misteri bahawa seorang pengawal keselamatan dikenali sebagai Bob yang bekerja di salah sebuah bangunan kerajaan di Putrajaya. Bob bekerja shift malam dan ketika dia menunggang motosikal untuk ke tempat kerja pada pukul 7 malam dan melalui satu kawasan digelar Bukit Tahan atau Bukit Presin 5 yang diceritakan tadi, dia ternampak 3 orang gadis sedang bermain di kaki bukit. Bob dalam keadaan berasa seram sejuk. Tiba-tiba, penyelia di tempat kerjanya datang menaiki kereta dan memberitahu kepadanya itu adalah Marian yang tinggal di situ. Dan pernah ditemui seorang wanita mati digilis lori tanah di kawasan bukit tersebut. Mayatnya terbiar hampir 12 jam kerana pihak polis tidak berjaya mengangkat mangsa kerana terlalu berat. Akhirnya, pihak polis memanggil seorang ustaz yang memberitahu bahawa ada sesuatu yang tidak mengizinkan kita mengangkat mangsa. Lantas, ustaz tersebut terus membacakan ayat Al-Quran. Selepas sahaja upacara itu, mayat terus menjadi ringan dan diuruskan hingga selesai. Itu sahaja video pada hari ini. Sekiranya anda mempunyai kisah seram sendiri di Putrajaya atau di mana-mana negeri yang lain, boleh ceritakan kisah tersebut di ruangan komen. Kisah seram yang menarik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway RM50.